Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam tabaraka wa sallama tasliman kasiran kasira amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Tuan-tuan, bapak-bapak sekalian, Allah Subhanahu wa taala menghidupkan dan mematikan, menghina dan memuliakan, meninggikan dan merendahkan, memberi faedah dan bahaya. Selain daripada Allah, tidak boleh bagi faedah, tidak boleh bagi bahaya. Tapi mata kita nampak benda bagi faedah. Makhluk ni bagi bahaya, ada makhluk bagi bahaya, ada makhluk bagi faedah. Kita tak ingat Allah sebab kita tak nampak dia. Kita tak nampak Allah yang gaib. Orang yang bertakwa ni orang yang beriman kepada yang gaib. Jadi yang beriman dengan yang gaib ini percaya bahawa baik dan buruk dari Allah. Hina mulia Allah yang beri. Hidup mati Allah yang buat. Kalau kita orang yang tak percaya kepada gaib, tahu saja, maka kita tidak akan taat kepada Allah. Kita tahu, macam kita dah dengar, kita dah cakap, tiada yang bagi mati dan hidup melainkan Allah, kan? Kita belajar sifat 20. Kita bukan belajar, kita dah hafal. Kita tahu aja hafal ni. Orang hafal Quran, orang tahu Quran lah. Tapi percaya dengan apa yang diturunkan tu tak ada. Tak. Jadi bagaimana boleh orang hafal Quran masuk syurga? Sahaja. Orang masuk syurga ni orang yang percaya dalam apa dengan ayat Quran dan tanda dia percaya, dia beramal dengan Quran. Orang yang tahu baca Quran, orang yang baca dan orang yang hafal lah. Tapi jika dia tidak percaya, dia tidak amal Quran. Dia hafal saja. Dia boleh baca Quran dengan bagus lah. Dia ni tak boleh masuk syurga ni. Tapi dia ingat boleh selamatkan 10 ahli keluarga pula. Ini hadis palsu. Dengan hadis palsu ni buat orang banyak hantar jemaah anak dia, merosakkan anak dia. Hantar jadi hafizah. Buka madrasah hafizah. Dia beritahu saya ni anti hafizah, tak. Saya tak anti, saya nak bagi tahu apa yang betul supaya kamu jangan terperangkap dengan fahaman yang salah selamanya dalam hidup kamu. Bahaya terperangkap dalam fahaman yang salah ni. Sebab amalan jadi salah, akibatnya neraka. Jadi fahaman kita jadi betul bila yakin kita betul. Jadi hafal Quran ni saja tak boleh masuk syurga. Macam mana boleh bagi syafaat pula? Hafal tu tahu Quran, bukan boleh amal Quran. Tahu tak dapat apa. Rashidi tahu. Apa hang tahu? Dia cakap kat orang, hang tahu apa? Tapi dia akan masuk neraka Rashidi. Kalau dia hanya tahu, dia tak amal. Jadi hari ni orang ingat dengan tahu dia boleh masuk syurga. Allah tak bagi tahu orang tahu masuk syurga. Allah beritahu beriman, beramal soleh masuk syurga. Tak boleh kita beramal soleh kalau iman tu tak kuat.
Kalau ada iman kecil pun tak boleh beramal soleh. Beramal je boleh. Soleh tak boleh. Amal tu jadi betul tak boleh. Sebab bila iman kita kecil, kita tak ada ikhlas. Jauh sekali nak cakap kita ada ihsan, ihtisab. Jadi kerana itu orang lupa nak fikir usaha atas iman ni. Lupa terus. Usaha atas ilmu. Jadi usaha atas ilmu ni usaha atas tahu. Bukan ilmu pun. Usaha atas tahu. Tahu banyak ulama. Orang kata ulama. Tapi semak. Semakkan diri dengan tahu saja, information. Jadi bapa ini salah faham disebabkan oleh salah yakin. Jadi walau baca Quran, hafal Quran, tapi tak boleh amal Quran kalau iman tak ada. Allah tak bagi tahu aku turunkan Quran untuk dihafal. Allah bagi tahu aku turun Quran ni mudah dihafal, bukan untuk dihafal. Quran ni mudah dihafal bagi mereka yang nak hafal. Jadi kalau dia bukan Islam pun dia boleh hafal Quran. Jadi macam mana pula dia boleh bagi syafaat lah. Jadi ternyata hadis tu palsu. Tapi dah ditulis dalam buku Fadilah Amal, ratus ribu juta orang baca. Dia orang kata betul lah ni. Tak ada siapa pun kata salah. Akibat daripada faham salah ni, maka hantar anak, 7 anak hafiz Quran. Tak cukup hafiz Quran, jadi alim lagi. Habis dah anak semua jadi hafiz Quran, baru keluar 4 bulan dia. Anak dia semua hafiz, alim. Dia ingat satu pencapaian yang sangat gemilang lah. Setengah orang kata saya ada anak hafiz, nanti boleh baca Yasin. Baca Yasin dekat kita mati ke jenazah kita. Itu pahala baik untuk orang yang baca. Untuk kita tak tahulah dapat. Kita kalau dia punya pun tak dapat, tak betul membaca, niat pun salah. Niat baca Quran nak bagi pahala kat orang mati. Niat baca Quran untuk suka kat Allah, bukan nak bagi pahala kita. Mana kau tahu kau dapat pahala ni? Dah awal-awal lagi baca Qurannya dapat pahala. Tak kisah kalau dia ikhlas ke tidak. Tak ada. Baca Qurannya dapat pahala, nak bagi kat mak. Jadi mak keliling mayat mak tu bacalah Quran. Sampailah ke kubur. Setiap hari raya pergi. Sebenarnya berdoa je. Nak buat apa baca Quran kat situ tu? Tak boleh tempat lain. Nak kat kubur. Tapi kita pun berdoa boleh tempat lain juga. Tapi kena ziarah lah. Mak kita tu walaupun dia dah mati, kena ziarah kubur. Satu mengingatkan kita sebenarnya bahawa kita juga akan mati. Yang kedua, kita hormatilah seperti tanda hormat mak yang kita selalu jumpa dia. Tiap hari raya takkan tak jumpa dia walaupun dia dah mati. Kalau kita tak pergi kubur, macam kita tak naklah jumpa dia. Ya, walaupun kita tahu mak dah mati, kubur tak nak pergi. Kubur mak konon bid'ah. Jadi ni tak betul. Kita macam sejarah mak kita. Yalah, masa kat rumah, masa kat dia belum mati, bolehlah ziarah kat rumah tu kan. Dia dah mati, pergilah ke kubur. Nah, baca Quran ke, doa ke, tu tak masuk benda lain. Ziarah. Tentulah bila kita kat sana takkan dah duduk saja je kan. Mesti doa. Jadi kalau kita pergi haji, kita pergi Mekah, kita tak pergi kubur Nabi. Dikira macam biadab kan.
Jadi tak sempurna. Umpama haji umrah kita, kalau kita pergi Mekah tak pergi ziarah Nabi di Madinah, jauh kan. Namun kita pergi juga. Sebagai tanda nak jumpa dia lah. Memang kita tak boleh jumpa dia. Jadi jangan orang-orang ni semua buat macam-macam fatwa. Ziarah kubur ni lah bid'ah lah, apalah semua kan. Ini orang yang tak kasih dan sayang pada mak bapak ni. Hari raya pun tak pergi jumpa. Dia hidup aja. Hidup dulu pun tak jumpa je. Mau tak ambil tanah dia je. Tanah harta yang ditinggal macam Rashidi ni, itu je sibuk. Balik Perlis, urus tanah tu. Kubur tak pergi. Sebab apa? Nak ingat tanah tu je. Mak tu tak diingat. Jadi tuan-tuan bapak sekalian, macam itulah juga hari ni. Tapi kita baca Quran ke, kita apa, mana-mana pun boleh baca Quran. Tapi kita nak sampaikan pahala tu, pertama sekali yang nak sampaikannya, yang bagi pahala kita tu bukan kita, Allah Ta'ala. Allah sampaikan pahala bila kita pun dapat pahala, betul tak? Bila bacaan kita tu betul. Kalau bacaan tu salah, nak pahala apa? Tapi kita ingat dah baca pahala dah. Dah hantar dah. Itu pun kalau kita anak kepada si mati tu. Pahala amal baik anak kamu, kamu pun dapat. Tapi Yazid anak yang tak baik, anak yang tak soleh, nama je soleh. Macam Sufyan, anak dia nama soleh, amal soleh tak boleh jadi soleh kalau tak ada iman yang tinggi. Jadi kalau soleh baca Quran pun Sufyan tak dapat kalau dia tak soleh, kan? Amal dia pun tak diterima. Macam mana Sufyan nak dapat? Jadi kalau kita punya amal baik, mau ayah dan mak bapak kita dapat, kita kena jadi soleh, tuan. Kita tak boleh jadi tak soleh. Konon baca Quran je sampai. Apa sampai? Amal buruk lah sampai, kan? Mak kita tak nak amal tu. Mak kita tak nak amal tu. Dan tak amal tu pun takkan dibawa, takkan diberi pada mak kita. Apa salah? Yang diberi tu amal baik kita je. Macam mana boleh jadi amal baik kita sendiri tak soleh? Tak soleh, tak baik. Jadi Yazid tak mau. Kata dia sayang bapak dia. Mana sayang bapak? Kalau dia sayang bapak mak dia, dia kena jadi orang soleh. Barulah iman, barulah amal dia Allah bagi pada bapak dia juga. Akibat asbab dia. Tapi kalau bapak yang tak jaga anak, cabut lari, lepas beranak, cerai, kahwin sana, cerai, lari, tak ada jaga anak tu, saya ingat tak dapat juga. Diberi bapak tu sebab dia waktu hidup dulu tunaikan hak anak tu. Pertama sekali hak anak tu, bagi nama anak tu bagus. Bila bagi nama anak yang tak tentu arah ni, macam-macam nama dia bagi. Konon nama mak, nama dia sambung jadi nama anak. Mak nama Halimah, dia nama Hasan. Dia bagi nama Halisan. Halisan binti Hasan. Dan Halisan tu apa makna pun tak tahu. Tengok-tengok mana rosak. Jadi mana rosak ni, nama ni doa. Tiap kali orang sebut Halisan, macam doa buruk kat dia. Ini bagi nama Yazid. Yazid tu anak Muawiyah kan? Tak bagus dia tu. Dia rosak. Sebenarnya Muawiyah dah tahu kamu, Nabi bagi tahu dia, kamu nanti ada anak tu buat hal. Jadi Muawiyah usaha supaya tak nak kahwin. Dia tak nak kahwin. Lepas tua. Dia tak nak itulah, tak boleh. Jadi juga. Apa jadi? Gatal aja bawah dia. Dia jumpa doktor. Zaman tu lah. Doktor kata ni sebab tak ada seks lah.
nak hilang gatal tu, dia ada seks. Oh, mana boleh tahan gatal dia kan? Dia pun kahwin, perempuan tua, dapat anak Yazid. Lepas tu Yazid diberi nama pula. Itu yang susah. Setiap kali panggil Yazid macam doa lah supaya jadi macam Yazid tu. Cuba kita nama Ibrahim, nama Nabi-Nabi. Sebab itu nama-nama ni sunnah dia dibagi nama bagus. Kalau kita Cina masuk Islam, nama kita Lim Kit Siang, kan? Kita boleh tak tukar nama, tukar Lim Kit Siang je. Tapi adalah baik kalau kita tukar nama baik, yang nama tu adalah doa. Jadi sebab itu kita kena namakan anak-anak ni dengan nama yang baik. Itu hak dia. Ibrahim, Musa. Tapi ada juga bukan sepertinya doa tu kabul kan, orang panggil nama kan. Tengok Ibrahim nama, amalan wasak. Mana sebut nama, sebab nama Ibrahim, tapi doa yang tu tak kabul. Orang yang panggil tu semua orang yang rosak, bukan wali. Ada? Jadi Nabi SAW dulu, bila orang-orang yang baru masuk Islam, Nabi tengok nama dia nama tak betul makna, Nabi tukar nama. Kalau betul, Nabi tak tukar. Rashidi nama bagus tak? Al-Quran. Tapi banyak yang sebut nama Rashidi tu orang tak, kan? Jadi kalau aku orang yang terdahulu Rashidi ni dalam kebaikan, apa ayat dia dalam Quran tu? Dalam Quran apa? Rashidi pun tak nak dengar ayat. Kafir tak, paling kurang kena nama kau ingatlah nama tu. Macam saya dengan izin Allah, saya ingat ayat yang ada sebut nama saya. Tak, saya ingat ayat tu. Ya ayyuhallazina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Nasuha tu bukan nama saja, dia sifat, kualiti. Iaitu bersungguh. Jadi dengan nama tu sendiri jadi perangai saya bersungguh. Abang saya pun tahu ni bersungguh punya nasuha. Kalau bersungguh buat ni jadi dukun, bomo, jahat ni. Ya. Jadi nama tu sifat, bukan nama orang. Jadi sebab itu Arab tak ada nama nasuha. Ada kau jumpa Arab nama nasuha? Yang bagi nama nasuha ni semua bukan Arab, yang tak tahu Arab. Dan nasuha ni dia perkataan perempuan tau. Jadi nasuha dia perempuan ada, lelaki ada. So nasuha, N-A-S-U-H-A tu perempuan. N-A-S-O-H-A tu tak tahu dia. Patut nasuha, tapi ditulis dalam IC tu nasuha. Jadi yang ada nasuha ni kurang, tak ada saya ingat. Taubatan nasuha, mana taubat yang bersungguh. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala itu pertama hak dia, lepas tu hak lain pula. Ajar dia. Ini tak. Lepas buat cerai mak dia lari, kahwin lain lagi. Lepas dapat anak lari. Manalah anak tu nanti dapat amal baik dapatkan bapak dia tu. Bapak dia tak tunaikan hak dia. Satu lagi akikah untuk anak. Itu pun hak dia juga. Anak semua kena akikah. Yang perempuan seekor kambing, yang lelaki 2. Yazid dah akikah semua anak-anak. belum cukup.
Belum lagi dah tua dah lama 50 tahun umur. Anak dah besar. Dah nak kahwin baru nak akikah. Alhamdulillah ingat juga kan. Jadi itu semua kena baru boleh dapat faedah daripada anak tu. Kalau amal dia baik, dapat kat bapak dia. Tunaikan hak dia. Yang pertama, yang pentingnya tunai hak dia, mengajar dia lah agama. Dia mengajar, dia tak nak buat, itu lain hal. Mengajar anak tu baca Quran, mengajar anak tu agama, buat taklim kat rumah. Tapi tak mau ikut juga. Dia pun tunjukkan amal baik, tak nak ikut yang baik. Ikut yang buruk juga. Ikut orang lain. Abah aku ni luar biasa sikit. Lain daripada orang lain. Aku tak nak ikut. Aku nak ikut yang ramai orang buat. Iaitu tak semayang. Jadi itu bukan masalah bapak dia. Katalah anak tu nanti bertaubat. Dia dapat amal baik. Jadi sekarang ni kalau kita nak dapat amal kita ni dapat juga walaupun kita mati. Dapat juga. Kita mati dah tak boleh beramal dah. Kita kena ada anak yang soleh. Jadi anak soleh ni kalau dia baca Quran, dapat kat dia. Anak soleh ni kalau buat kerja dakwah, dapat kat mak bapak dia. Anak soleh ni kalau dia semayang, dapat. Jadi itu benda yang kita kena ada untuk dapat perpetual rewards. Nama ni amal jariah namanya. Amal yang pahala berterusan walau lepas mati. Satu, dapat anak yang soleh. Jadi bapa Yazid marah. Ya Allah. Nah, dah soleh hilang. Apa sekejap tadi. Tak ada Yazid. Allah. Jangan perasan. Jadi sekarang ni benda lain adalah kita sedekah, kita buat masjid. Selagi masjid tu ada, masjid tahun 1600 kata dibina dengan duit kita. Sampai sekarang ada. Kalau niat kita ikhlas lah buat masjid tu, buat jalan kalau dia masih digunakan, bagi duit kat orang tu masih hidup lagi. Tak? Dan dia saleh lah orang tu. Jadi bagi duit kat orang tak semestinya orang tu saleh ke tak saleh dapat juga. Dia tak masalah orang tu saleh ke apa, kau amal bagi dan dia guna faedah dia. Jadi tuan-tuan bapa sekalian, Allah SWT bagi pahala anak tu pada kita kalau kita ni bapa yang menunaikan hak anak. Ini banyak tak dilihat, diingat asal anak je dapat tak? Dia bukan asal anak je, kena kerjakan tanggungjawab. Dia nak ikut tidak tu lain hal kan. Tapi maknanya kalau dia tak ikut, dia tak jadi soleh, dia pun tak dapatlah bapaknya. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala bagi anak-anak orang soleh ni, lama-lama kadangnya anak tu dia buat jadi soleh kerana bapak dia. Kalau tak jadi soleh, jadi penyangak, kecil rial lah bunuh dia, mati dia. Sebab itu Nabi Huzair hari itu dia ajar Nabi Musa, dia berjalan, lepas tu jumpa satu kampung ada budak tu dia bunuh. Musa lah sangat apa pun. Apa punya guru mengajar aku ni. Sedangkan Allah suruh dia berguru dengan dia, bukannya siapa. Tentulah orang baik, takkan pula orang tak baik. Tapi Musa AS tak dapat tahan lah. Dia pergi menegur dia. Kenapa kau bunuh budak ni? Kata Huzair, aku kan dah beritahu kau tadi, sebelum kau nak belajar dengan aku, apa kau lihat kau jangan cakap, kau diam. Nanti selepas habis baru aku terangkan. Ini nampak kau tak menunaikan janji tu lah. Habis kita berpisah. Lagi Musa AS minta mohon kat dia untuk ikut dia lagi, untuk belajar. Jadi diterang oleh Nabi Khidir. Kemudian budak tu besar tu jadi rosak, menyusahkan mak bapak dia yang soleh.
Yalah. Jadi rumah yang satu kampung yang mana dah rosak rumah tu, orang kampung tu pun tak nak layan dia orang, tak nak bagi makan kat dia orang. Tapi Musa AS bina rosak rumah tu dibetulkan. Jadi sebab dia anak orang soleh yang dah mati. Jadi orang-orang saleh ni Allah jaga. Anak-anak dia pun dapat berkat ya. Kalau dia mati pun. Jadi Allah bagi anak tu jadi bagus. Sebab dia saleh. Jadi hari ni bukan kita mau anak saleh je, kita mau jadi saleh. Jadi kehidupan dunia kita pun jadi betul, anak-anak kita Allah buat jadi betul. Nah, sebab Allah kerana suka kita. Kerana suka kita, Allah buat anak kita jadi betul. Bukannya anak tu nak betul. Allah bagi dia betul, anak tu tak nak betul. Tapi kerana Allah sayang kepada bapa dia yang soleh, mak dia, Allah buat anak tu jadi betul. Jadi ni kita kena faham faedah menjadi orang beriman beramal soleh. Nah, orang beriman beramal soleh kan, Allah buat syurga bagi dia. Mereka ni ashabul yamin. Satu lagi orang yang sangat ke depan, iaitu dalam membuat kebaikan. Ini muqarrabin, orang yang dekat dengan Allah ataupun kekasih Allah, the lover of Allah. Yang ketiga orang yang ashabul shimal, orang kiri. Jadi orang yang kanan ni, orang beriman beramal soleh, dia tak sampai tahap kekasih Allah tu. So dia diberi syurga. Dia batch kedua masuk syurga. Batch pertama muqarrabin, orang yang dekat dengan Allah. Allah beritahu ada 2 syurga. Dalam satu syurga ada 2 taman. Jadi ashabul yamin ni kedua punya. Jadi syurga dia ni diberinya perempuan, wanita haurul ain, bidadari yang mana sentiasa dara, perpetual virgin. Seumpama tidak pernah sama ada jin atau manusia menghampiri dia, touch her. Macam itulah. Jadi maknanya kalau orang ashabul yamin ni masuk syurga, syurga dia tu dia perempuan bidadari yang ever dara, walaupun dah banyak kali bersetubuh. Kenapa? Kerana itulah keinginan semua lelaki. Ada lelaki nak kahwin dengan gairah sangat nak kahwin yang bukan virgin ada. Kalau selalu orang tengok dia 68 tahun kahwin, umur 18 tahun. Jadi berita. 60 tahun kahwin, 18 tahun virgin. Tapi lama-lama tak virgin juga. Lepas malam pertama, malam kedua. Tapi yang ini bagi ever virgin. Kata Allah ini semua diberi kepada ashabul shimal, ashabul yamin, yang diberi kepada kumpulan kanan, kerana amal baik dia. Dan mereka ni banyak di antara orang yang terdahulu, iaitu sebelum datangnya Nabi SAW, dan banyak di kalangan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala bagi orang ashabul yamin ni orang yang beriman beramal soleh tapi tak sampai tahap muqarrabin. Itu banyak. Tapi yang muqarrabin ni sikit di kalangan umat Muhammad, banyak di kalangan umat terdahulu. Umat terdahulu ni banyak nabi-nabi dah datang lah. Lepas tu umat dia juga ada juga yang jadi muqarrabin. Tapi Nabi Muhammad SAW, dia je dan beberapa orang aja antara umat dia yang dapat mencapai muqarrabin. Itu nampak logical lah. Sebab apa?
Nabi Muhammad seorang aja Nabi Mukarrabin. Umat dia mana boleh banyak. Umat terdahulu, orang terdahulu banyak Nabi, jangan semua banyak Mukarrabin. Sebab itu orang Mukarrabin ni banyak di kalangan umat terdahulu, sikit di kalangan umat Muhammad SAW. Okey guys.